Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan Faris Misfar, Syafiq Murad, Muhammad Izzuddin, Ummu Aisyah, Firdaus Abdul Razak yang tak jemu-jemu melihat wajah saya. Mudah-mudahan kedatangan tuan-tuan ke majlis ilmu ni, walaupun saya tak melihat tuan-tuan, Yad Abdullah, Fauzi Abdul Qadir, Ummu Aisyah, walaupun saya tak melihat tuan-tuan, tapi yakinilah malaikat mencatat kewujudan kita dalam majlis ilmu, insya-Allah. Baik, renungan kita pada petang ni adalah pada ayat-ayat daripada surah Az-Zumar, masih lagi pada ayat 52 hingga ke 55 insya-Allah pada kali ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam ya'lamu annallaha yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. صدق Allahul Azim. Ayat yang ke-52 ini merupakan tafsiran daripada tafsir Munir yang saya pilihkan untuk tuan-tuan untuk jadi rujukan kita. Dan tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan batasnya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguhnya pada demikian terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampunkan dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab padamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong. Dan ikutilah sebaik-baik yang telah diturunkan kepadamu, iaitu Al-Quran dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya. Agar jangan ada yang mengatakan, alangkah besarnya penyesalanku atas kelalaianku terhadap Allah, dan sungguhnya aku termasuk di kalangan orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Atau jangan ada yang berkata, sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Atau jangan ada yang berkata ketika melihat azab, sekiranya aku dapat kembali ke dunia, sudah tentu aku termasuk di kalangan orang berbuat baik. Sungguh sebenarnya keteranganku telah datang kepadamu, tetapi kamu mendustakannya. Maka kamu menyombongkan diri termasuk golongan yang kafir. Dalam kuliah lalu kita telah bincangkan sikap orang yang kafir ini, orang fasik, orang asin, bahawa mereka ni ingat Allah waktu susah. Bila lapang, maka dihilangkan satu kesusahan itu, mereka lupakan Allah kembali. Ini sifat lebih jelas pada siapa yang kafir. Dan Allah menjelaskan bahawa Dialah satu-satunya sumber rezeki. Dia melapangkan, menahan kepada siapa yang dikehendaki. Ini merupakan pengajaran bagi orang beriman. Kenapa hanya orang yang beriman? Sebab mereka lah yang dapat merenungi dan memahami, mendapat manfaat daripada keterangan-keterangan tersebut. Kerana mereka mengetahui bahawa keluasan rezeki merupakan ujian, dan pembatasan rezeki merupakan satu saranan untuk mereka mempertingkatkan darjat dan keimanan. Kita telah bincangkan bahawa al-ata' la ya'ni al-ikram. Pemberian oleh Allah itu tidaklah menandakan kemuliaan, penghormatan. Wal man'u laisa bima'na al-ihana. Bukanlah penarikan satu rezeki itu menandakan penghinaan di sisi Tuhan, tidak. Pemberian bukan tanda sayang, tidak diberi bukan tanda benci.
Bahkan kita telah bincangkan semalam bahawa ada sebahagian manusia yang diberikan nikmat, itu tujuannya adalah untuk istidraj. Kita telah bincangkan semalam. Istidraj ni berarti darajah. Dia menaiki tangga, umpamanya makin hari makin tinggi, disangkakan itu semua merupakan nikmat. Tapi sebenarnya bila sampai dia penghujung, tangga itu pun runtuh. Dan dengan dia kena empap sekali. Maka itulah kedudukan orang yang lalai. Ketika mendapat nikmat, disangkakan nikmat itu merupakan pembahagian daripada Allah, tanda Allah ridha. Rupanya tidak. Allah hendak dia lalai, bertambah jauh daripada rahmat Allah SWT. Jadi kita telah bincangkan kenikmatan yang disertai dengan amal salih itu tanda pemberian dengan penghormatan dan kemuliaan oleh Allah. Sebaliknya, kalau pemberian disertai dengan maksiat, makin jauh daripada Allah, makin lalai, maka itu menandakan satu istidraj untuknya. Istidraj ini telah pun berlaku kepada ramai manusia sebelum kita, seperti Firaun, Haman, Qarun yang telah kita bincangkan sebelum ni. Baik, sekarang masuk kepada ayat ke-53. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah mereka putus asa daripada rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sebab turunnya ayat ini daripada riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Ibn Abbas, ada kalangan orang-orang musyrikin yang melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, yang jahat, seperti pembunuhan, merompak, berzina. Maka mereka mengadu kepada Rasulullah, apa yang kau katakan, yang kau dakwakan ni bagus wahai Muhammad, tapi kami bimbang, kami masuk Islam, dosa-dosa kami, kejahatan yang kami lakukan masa jahiliah itu tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah pun menurunkan ayat daripada surah Al-Furqan. Ini merupakan surah Az-Zumar, tapi surah Al-Furqan, ila man taba wa amana wa amila amalan salihah. Itu Allah berikan kepada mereka berita gembira, kecuali orang itu beriman, beramal salih, bertaubat dengan sebenar-benarnya. Jadi diriwayatkan daripada Imam Ahmad daripada Thauban, Nabi SAW sabda, ma ahabu annali ad-dunya wa ma fiha bihadhil ayah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Faqala rajulun ya Rasulullah faman asyrak, fasakata an-nabi thumma qala ala wa man asyrak thalatha marratin illa man asyrak. Dalam hadis ini Nabi SAW telah pun memberitahu kepada para sahabat, ini merupakan ayat yang memberikan harapan kepada kita, ayat yang paling menggembirakan aku, kerana dalam ayat ini memberikan gambaran keampunan Allah terhadap sekalian orang yang melakukan dosa-dosa. Lihat kepada ayat ini bila Allah menyatakan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada hamba-hambaku. Kata para ulama, perkataan ibad ni jamak kepada abd. Kalau kita kata seorang nama Abdullah, banyak Abdullah kita panggil Ibadullah. Ramai Abdul Rahman kita panggil Ibadur Rahman. Sebagian para ulama tafsir mengatakan bahawa ibad ini adalah merujuk kepada hamba-hamba yang Allah kasihi. Dia mufrad dia abdun. Tapi kalau hamba-hamba yang tidak dikasihi oleh Allah, orang ahli maksiat, mereka tetap juga abdun. Tapi jamaknya bukan ibad, jamaknya abid. Ini perbezaan dari sudut bahasa, tuan-tuan. Penyandaran perkataan hamba kepada Allah ini adalah satu kemuliaan. Ini dipanggil idhafatus syaraf. Kalaulah kita sebut kepada seseorang, saya bekerja sebagai polis. Polis kerja mulia, tuan-tuan. Menjaga keselamatan, menjaga keamanan dan sebagainya. Polis, ramai orang kerja polis. Mungkin ada puluh ribu orang bekerja sebagai polis. Tapi kalau seorang berkata, saya kerja polis diraja, ataupun polis kepada Yang Pertuan Agong, maka menyandarkan dirinya kepada jawatan yang sangat tinggi itu dan sangat penting itu, menjadikan dia mempunyai makam yang lebih dari polis-polis biasa. Nampak, tuan-tuan? Jadi menyandarkan nama ataupun kata nama hamba-hamba kepada Allah itu dipanggil idhafatus syaraf. Maknanya idhafah li tashrif, satu ikram, li takrim. Ini satu penyandaran kepada satu nama yang sangat mulia, lafzul jalalah, yang merujuk kepada penyandaran kepada ibadullah, hamba-hambaku. Beritahu kepada hamba-hambaku, walaupun seorang manusia melakukan kesilapan, kemaksiatan, tapi Allah masih lagi beranggapan dia merupakan hamba kepadanya. Ini satu kelembutan yang luar biasa, tuan-tuan. Satu mesej yang sangat mengusik hati bagi setiap orang yang beriman, untuk mereka sedar ada peluang untuk bertaubat kepada Allah. Itu sebabnya Nabi SAW sabda, ini merupakan ayat yang paling arja, ma'ahab, ayat yang paling kuharapkan, yang paling memberikan pengharapan, yang paling ku cintai, kerana
maksudnya adalah harapan, peluang diberikan kepada manusia untuk bertaubat kepada Allah SWT. Dalam tafsir oleh Al-Imam As-Suyuti, namanya Ad-Durrul Mansur, Al-Imam As-Suyuti mengemukakan beberapa riwayat yang merujuk kepada ayat ini turun kepada orang seperti Wahsy. Kenal tak tuan-tuan Wahsy? Wahsy ini merupakan seorang hamba yang punya kedudukan penting dalam perang Uhud. Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb ni seorang hamba berkulit hitam. Dia telah pun mendapat satu tanggungjawab untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, pakcik kepada Nabi SAW dalam perang Uhud, kerana Hamzah pernah membunuh keluarga Jubair bin Mut'im. Jadi ini orang pada masa itu dia belum masuk Islam lagi. Dia telah menggalaskan tanggungjawab kepada Wahsy. Kedua-dua mereka akhirnya masuk Islam. Wahsy dan Jubair dan bin Mut'im, Ibn Mut'im ni masuk Islam, kedua-duanya sekali. Jadi ketika Wahsy mengharapkan sangat jadi orang merdeka, dia kena buat tebusan, dia kena bayar jumlah yang besar. Tiba-tiba bila datang penawaran yang baginya boleh dilaksanakan itu, dia pun terpanggil. Kalau nak bunuh Hamzah, aku menyertai tentera Quraisy, aku dapat bunuh Hamzah, aku dapat kemerdekaan. Dan aku dapat hadiah yang dijadikan oleh Hindun, isteri kepada Abu Sufyan. Mereka pada masa itu semuanya belum datang hidayah Allah lagi. Maka si Wahsy akhirnya telah pun membawa pisaunya, parangnya, mengintip sahabat yang namanya Hamzah bin Al-Muttalib untuk dibunuh. Hamzah adalah seorang panglima perang, pakaiannya pun, rupanya pun tegap badannya, dia berlawan dengan siapa saja, dia menang dalam perang Uhud itu. Maka Wahsy telah melakukan satu serangan hendap, ambush. Ketika Hamzah sedang menentang musuh-musuh Allah itu, Hamzah ini dipanggil sebagai Asadullah itu, Hamzah dipanggil sebagai singa Allah, berjuang mati-matian menentang musuh-musuh Allah. Tiba-tiba Wahsy pun datang menyerang hendap, dan dia bersama dengan seorang yang lain berjaya menusuk ataupun menikam Hamzah. Dan Hamzah tak perasan, dari belakang dan depan Hamzah sedang melawan. Jadi tindakan ini menyebabkan Hamzah jatuh. Bila jatuh, dia pun menikam lagi berkali-kali di jantung, dan matilah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu ardah. Dan sebagai saya umat Islam ingkar pada seruan Nabi SAW dalam perang Uhud, iaitu jangan turun dari bukit pemanah Jabal Rumah, maka Allah pun menghukum mereka. Turunnya ayat minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu akhirah summa sarfakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Bila orang beriman di kalangan sahabat-sahabat Nabi ni ada yang cintakan dunia, Allah sebut dalam ayat itu minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu akhirah summa sarfakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum. Kalau kita berada kat medan Uhud ni tuan-tuan, saya akan tunjukkan tuan-tuan bagaimana berlakunya peperangan Uhud ini. Bahagian pertama umat Islam menang, tapi sebahagian mereka enggan mematuhi suruhan Nabi agar kekal di atas bukit rumah, bukit pemanah. Mereka pun merebut harta rampasan peperangan yang dilihat bertaburan bersama dengan musuh-musuh yang lari itu ditinggalkan. Maka mereka telah pun diserang dari belakang oleh Khalid Walid yang masih lagi kafir pada waktu itu. Maka terbaliklah bahagian kedua daripada peperangan Uhud, umat Islam dihentam dan Rasulullah SAW sendiri pun cedera parah. Kalaulah tidak ada perlindungan daripada para sahabat, tentulah lebih parah lagi. Ada beberapa sahabat yang telah menjadi perisai hidup untuk Rasulullah SAW pada ketika itu, sehingga Nabi berada di sebuah lubang dekat bukit Uhud untuk menyelamatkan diri para sahabat kerana serangan yang dahsyat pada waktu itu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi dalam perangan itu Wahsy berjaya membunuh Hamzah. Maka habis peperangan, datanglah Hindun bersama dengan perempuan-perempuan yang terlibat dalam perang Uhud untuk memberikan motivasi semangat kepada kaum musyrikin. Mereka telah mengerat tamthil, mengerat telinga, mengerat hidung, mengeluarkan biji mata dan macam-macam perlakuan lain dilakukan. Disebut oleh para sejarawan. Dan akhir sekali Wahsy pun diberi pembebasan oleh bosnya, tuannya, kerana tanggungjawab yang diberikan telah diselesaikan dengan berjayanya membunuh Hamzah. Yang mereka ni al-akhzu bisa'ri, mengambil dendam. Mereka berdendam atas tindakan Hamzah membunuh keluarga mereka dalam perang Badar yang lalu. Kini Wahsy pun menikmati kehidupan kebebasan. Dia pun dihadiahkan 2 ranting-ranting oleh Hindun, ibu kepada Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in. Hanya mereka masuk Islam, tuan-tuan ya. Ini hidayah Allah. Maka si Wahsy pun pergi ke tempat namanya Taif untuk menyelamatkan diri, kerana lama-kelamaan Islam makin kuat, makin terima ramai orang masuk Islam di Mekah sekalipun, dan akhirnya nur Islam itu berkembang di Mekah, permukaan kota Mekah. Maka Wahsy dari Taif tidak ada pilihan. Orang Taif pun mula masuk Islam.
golongan Saqif yang berada di Taif pun masuk Islam. Wahsy ni sebenarnya dia tak suka buat buatan itu. Dia menceritakan bila dia masuk Islam, dia buat demikian hanyalah kerana nak melepaskan dirinya. Dia tak nak pun bunuh Hamzah. Dia tahu tindakannya tindakan pengecut, menyerang hendak orang yang gagal berani seperti Hamzah. Akhirnya Wahsy pun berada di Taif dan orang mengira-mengira masuk Islam, dan Nabi pun mengutuskan surat kepada Wahsy ini. Nabi mengetahui Wahsy ada di Taif, memujuknya untuk masuk Islam. Tengok begitu besar sekali lapangnya hati Nabi SAW, tuan-tuan, untuk menerima Wahsy, walaupun Wahsy membunuh pakcik kepada Nabi SAW yang sangat disayangi oleh baginda SAW. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan. Allahu Akbar, Masya Allah. Nak jadi pemimpin ni memang kena buka hati kita kepada orang lain lah, tuan-tuan ya. Sebelum terlupa, saya maklum kepada tuan-tuan sekalian, kuliah tafsir kita ni penajaan oleh Zahzan Travel. Mudah-mudahan tuan-tuan ada peluang nak travel mana-mana selepas ni nanti, bolehlah bekerjasama dengan kami. Tuan-tuan mungkin ada syarikat-syarikat tentu yang mungkin nak buat kerjasama dengan kami. Ada yang nak membekalkan makanan, ada nak membekalkan apa sajalah, insya-Allah kita boleh kerjasama dengan Zahzan Travel. Kalau tuan-tuan nak musafir ke mana-mana, jangan lupa kami, kan kami ada bawa keistimewaan, kelainan dalam perjalanan, iaitu ada tarbiyah, ada pengisian, ada tafsiran Quran, insya-Allah ya. Baik, kembali kepada kisah Wahsy ni. Akhirnya hidayah Allah pun masuk ke dalam hatinya, dan dia pun pergi ke Madinah untuk mensyiarkan Islam. Tapi dia takut nak jumpa dengan Nabi SAW, kerana dia telah membunuh orang yang paling disayangi oleh Nabi, iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi akhirnya dia pun pergilah ke Madinah. Nabi memujuknya, dan orang Islam memujuknya untuk masuk Islam, dan membacakan untuknya ayat-ayat seperti yang telah kita bincangkan ni. Kata Al-Imam As-Suyuti dalam Ad-Durrul Mansur, ayat ini turun untuk orang seperti Wahsy yang merasa bersalah kerana telah melakukan macam-macam kejahatan sewaktu belum Islam, termasuk membunuh orang yang sangat disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirnya bila turun ayat ini dibacakan kepadanya oleh orang Islam, maka Wahsy pun lunak, lembut, dan yakin dia bahawa dia akan diampunkan oleh Allah SWT dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Setengah riwayat mengatakan bahawa bila Wahsy jumpa dengan Rasulullah bertanya, "Wahsy bin Harb anta?" Adakah engkau ini Wahsy bin Harb? Maknanya beliau ni mendapat gelaran sahabat Nabi, tuan-tuan. Dia seorang lelaki merdeka, dimerdekakan oleh Hindun ataupun Jubair bin Mut'im selepas dia membunuh pakcik Nabi, dan akhirnya dia masuk Islam. Ada setengah yang mengatakan bahawa Nabi berkata kepadanya, "Wahai Wahsy, pergilah anda duduk ke tempat lain." Kerana Rasulullah SAW masa sedih melihat wajahnya tiap-tiap kali dia teringat kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka Wahsy akhirnya merasai perkara itu, dan dia sentiasa melindungkan dirinya daripada kelihatan di sisi Rasulullah, kerana dia tahu Rasulullah sedih melihatnya, teringat pakcik Nabi yang banyak jasanya kepada Islam itu. Maka Wahsy akhirnya telah melarikan diri pergi ke bumi Syam, Syria pada hari ini, tuan-tuan. Tapi seringkali juga dia datang ke Madinah dan mendengar daripada hadis-hadis Nabi SAW, walaupun kita melihat tidak ada hadis diriwayatkan oleh Wahsy ini, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Akhirnya bila di hujung hayat Nabi, ada seorang mengaku menjadi Nabi yang bernama Musailamatul Kazzab. Musailamatul Kazzab ni seorang pemimpin di daerah di sebuah daerah. Maka beliau mengatakan bahawa dia juga Nabi Allah. "Ya Muhammad, ini Rasulullah, fa inna Allah qad jazaa al-jazira ila juz'aini." Allah telah bahagikan bumi jazirah ni kepada dua, engkau ambil di utara, aku ambil selatan. "Walakinna Quraisyan qaumun ya'tadun." Tapi kaum kau, wahai Muhammad, adalah orang yang melampaui batas, kata Musailamatul Kazzab ini. Dia menghantar utusannya kepada Nabi Madinah untuk mengatakan dia utusan Allah SWT. Maka Nabi bertanya kepada utusannya itu, "Apa pandangan kamu terhadap Musailamah?" Jawapan utusan itu, "Ya, kami beriman dengannya." Musailamah ni daripada Bani Hanifiyah, tuan-tuan. Maka walaupun dia melakukan kesatan dan kejahatan, tapi penyokong-penyokongnya menyokong beliau. Mereka mengatakan bahawa baiknya Muhammad banding dengan buruknya penipuan yang diadakan oleh Musailamah tetap lebih baik daripada Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi bertanya kepada utusan diplomatik itu, "Apa pandangan kamu terhadap Musailamah?" Jawapan mereka, "Kami beriman dengannya." Nabi menjawab, "Kalau tidak ada peruntukan undang-undang yang melarang aku membunuh diplomat, tentu aku bunuh engkau juga." Maka akhirnya bila utusan Nabi SAW mengutuskan Khalid Walid untuk menghapuskan pengaruh Musailamatul Kazzab yang mengaku sebagai Nabi, maka Wahsy telah pun turut serta, dan beliau membawa parang ataupun pedangnya ataupun pisaunya yang digunakan untuk membunuh Saidina Hamzah sebelum itu,
pada tahun ke-4 Hijrah, kini digunakan senjata yang sama untuk membunuh musuh Allah. Dan dia berkata, aku akan gunakan pisau ini untuk membunuh musuh Allah, untuk menggantikan kejahatan aku membunuh kekasih Rasulullah. Aku akan bunuh orang yang dibenci Rasulullah, dan dengan pisau ini juga aku pernah menggunakannya untuk membunuh kekasih Rasulullah SAW. Dalam hadis mengatakan, tuan-tuan, Allah ketawa melihat dua orang, seorang yang mati masuk syurga, dan seorang yang membunuhnya itu akhirnya dia pun masuk syurga juga. Dalam hadis itu menampakkan bahawa Allah, gambaran dikemukakan, Allah geli hati, Allah tertawa. Maksudnya untuk beri gambaran kepada kita rahmat Allah, Allah suka, Allah nak gambarkan kepada kita di akhirat nanti ada manusia yang dibunuh orang tu masuk syurga, dia yang bunuh masuk syurga juga. Ini orang seperti Wahsy lah. Masa dia hidup, dia bunuh Hamzah bin Al-Muttalib. Hamzah masuk syurga sebagai Sayyidul Syuhada, ketua syuhada Uhud yang mati syahid. Dia juga masuk Islam, akhirnya dia pun mati sebagai seorang Islam, masuk ke syurga juga. Di akhir nanti mereka akan bertemu dan bergelak ketawa melihat rahmat Allah kepada masing-masing. Apa yang dilakukan, yang tetapkan Allah untuk masing-masing mendapat rahmatnya. Jadi Wahsy ini akhirnya telah berjaya dalam perang menentang musuh Allah, Musailamatul Kadzab itu. Dia telah pun membunuh Musailamatul Kadzab, menikamnya di hadapan, seperti yang dilakukan kepada Hamzah bin Al-Muttalib sebelum itu. Lalu beliau berkata, aku menggunakan pisau ini, pedang ini membunuh kekasih Rasulullah, dan dengan pedang ini juga aku membunuh musuh Rasulullah SAW. Jadi walau bagaimanapun, kebanyakan para ulama tafsir mengatakan ayat itu bukanlah turun untuk Wahsy saja. Ayat itu turun untuk semua orang yang melakukan dosa dan ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hadis ini, dalam hadis yang banyak dikemukakan oleh Dr. Wahab Az-Zuhaili, sebagai contohnya daripada Imam Ahmad, daripada Amr bin Anbasah, seorang yang memiliki tongkat yang sudah tua, datang bertemu dengan Rasulullah dan berkata, ya rajulun ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaikhun kabir yad'am ala asalahu, faqala ya Rasulullah inna li gadaratin wa fajaratin fahal yughfaru li. Faqala Rasulullah sallallahu alasta tashhadu an la ilaha illallah? Qala bala wa ashhadu annaka rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam ghufira laka, ghafarallahu laka gadaratika wa fajaratika. Dalam hadis ini, seorang lelaki tu datang bertemu dengan Nabi bertongkat dia. Dia membayangkan keinsafannya, ingin bertaubat, ingin kembali kepada Allah, ingin jadi orang yang baik-baik. Tapi dia berkata kepada Rasulullah, dulu saya banyak buat jahat kat orang, buat aniaya kat orang. Gadarat ni makna penganiayaan kepada orang, tuan-tuan, buat dajal kat orang, buat perkara-perkara buruk pada orang, penipuan pada orang, ambil kesempatan kat orang. Rasulullah, sekarang saya bertaubat, boleh tak Allah mengampunkan dosa-dosa saya? Maka Nabi bertanya kepadanya, sudahkah kau bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, asyhadaka rasulullah? Jawapannya, wahai Rasulullah, ya, saya bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Tuhan adalah pesuruhnya, utusannya. Maka Nabi menjawab, ghafarallahu ghadaratika wa fajaratika. Allah telah mengampunkan dosa-dosa kau dan juga kejahatan-kejahatan yang kau lakukan kepada manusia. Diriwayatkan daripada Imam Hakim dan Tabarani daripada Ibn Umar, dulu kami menilai bahawa orang yang tergelincir dalam fitnah tidak diterima taubatnya jika dia meninggalkan agamanya setelah masuk Islam dan mengetahui kebenaran Islam. Namun ketika Rasulullah sampai di Madinah, turun ayat itu untuk mereka. Berarti para sahabat mereka merasakan orang yang melakukan dosa-dosa besar itu tak ada peluang untuknya bertaubat, sehinggalah turun ayat ini. Itu sebab ayat ini digambarkan sebagai arja ayat inda Rasulillah, ayat antara yang paling penting, yang menjadi poin penting Rasulullah untuk memberitahu kepada kita betapa rahmat Allah itu meluasi segala-galanya. Diriwayatkan daripada Ibn Jarir dan juga Ibn Mardawai daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, kaum musyrikin Mekah berkata kepada Muhammad SAW, menyangka bahawa siapa yang menyembah berhala, berdoa kepada selain daripada Allah, membunuh dan melakukan berbagai-bagai bentuk kejahatan, tidak akan diampunkan dosanya. Bagaimana mereka nak berhijrah? Bagaimana mereka nak masuk Islam? Sementara kita sudah menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, macam mana Allah nak terima taubat kita? Maka Allah turunkan ayat ini untuk memberitahu sekalian orang yang rasa bersalah itu, bagi mereka keampunan daripada Allah yang meluasi segala-galanya. Tuan-tuan dan hati dan dikasihi sekalian, satu hari diceritakan oleh Syekh Muhammad Hassan Didu, ada seorang budak muda yang lalai. Dia suka untuk mendengar benda-benda maksiat, lagu-lagu, melihat benda maksiat, lagu-lagu yang melalaikan. Maka dalam keretanya penuh dengan CD dengan kaset. Ini cerita kurun ke-20, tuan-tuan. Maka ibunya adalah seorang yang salihah, selalu menasihatkannya, mendoakan untuknya.
Maka satu hari ibunya berkata pada dia, Fulan, nak ikut mak pergi beli barang sikit. Dia budak baik, cuma suka buat maksiat. Macam ada sebahagian daripada orang muda di kalangan kita. Maka ibunya pun mengajak dia pergi ke menyelesaikan hajatnya, dia ikut, bawa kereta. Sampai di tempat itu, ibunya pun pergilah keluar mendapatkan hajatnya, pergi beli barang dan sebagainya. Dia duduk dalam kereta tunggu seorang. Dia dengar lagu 1, 2, 3, 4, 5 CD dia dengar. Tak suka yang ditukar, yang ni. Akhirnya pun dia boring. Ibunya belum sampai lagi. Mungkin ramai orang untuk beli barang itu ataupun dalam hajat yang ditunaikan. Maka budak muda dia pun letih, tak ada apa nak buat dah, tunggu ibu tak pulang-pulang. Dia pun switch radio. Pada waktu itu semayang, tak silap saya sembahyang zuhur, tuan-tuan ni, sembahyang zuhur atau sembahyang asar. Maka dia pun switch radio. Tiba-tiba radio itu sebelum azan ada bacaan Quran. Itu Allah baca, qari itu baca ayat ni, tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. An taqula nafsun ya hasrata ala ma farradtu fi janbillah wa in kuntu laminas sakhirin. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها وكنت من الكافرين. Tuan-tuan, ayat ini dibacakan oleh qari dalam radio itu. Ini orang Arab, tuan-tuan. Dia dengar ayat ini, tak macam mana cair hatinya, tuan-tuan. Ayat ini kalau kita renungi, ayat yang sangat hebat. Barangkali inilah sebabnya Nabi suka membaca surah Az-Zumar. Itulah kalau kita hayati, Allah menyuruh untuk orang melakukan dosa ini supaya kembali kepada Allah. Dan ingatlah kepada Allah. Taubatlah kepada Allah. Dan bacalah Al-Quran Karim. Kerana nanti bila kamu mati, kamu tiada peluang lagi dan kamu akan menjadikan macam-macam alasan. Kamu minta untuk kembali ke dunia untuk baik, ia sudah terlambat. Dia dengar ayat itu, tuan-tuan, dia berkata, ya Allah, betul ayat ini untuk aku. Ayat ini mengingatkan tentang kesalahan-kesalahan aku, kekurangan, keaiban dan juga kecuaian aku. Maka ayat ini menjadi turning point untuk diubah, tuan-tuan, yang boleh Allah sekalian. Mulai ayat itu, budak lelaki ini menjadi orang lebih baik. Dia buang segala benda-benda yang melalaikan dalam hidupnya. Jadilah seorang anak yang salih dan muslih. Jadi ayat ini mengubah ramai manusia. Kalau betul ia turun untuk Wahsy yang pada awalnya menolak untuk masuk Islam, akhirnya dia bimbing, dia pujuk, dibacakan kepadanya ayat ini. Dan juga orang pada kurun ke-20, seorang budak muda yang lalai dengan kehidupan berpoya-poyanya, tiba-tiba dia menunggu ibunya mendengar ayat ini, berubah dia jadi orang baik. Maka dia juga mampu mengubah kita semua menjadi orang lebih baik, tuan-tuan. Dengan syarat kita baca dengan ikhlas. Dengan syarat kita bukalah bacaan-bacaan seperti ini untuk anak-anak kita kat rumah. Kerana ada buat kajian, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Ada banyak kajian yang saya baca, contohnya dalam Mukjizat Al-Quran yang dikemukakan dalam bayan dinas oleh pejabat mufti wilayah, menceritakan bagaimana orang yang baca Al-Quran ni mendapat ketenangan. 97% daripada mereka mendapat ketenangan dengan mendengar Al-Quran, tuan-tuan. Dan anak-anak yang bayi yang masih kecil dengar Al-Quran itu, dia mempunyai kecenderungan untuk tenang banding dengan anak-anak yang tak diperdengarkan Al-Quran. Tuan-tuan dibaca di dalam portal yang ada di Jabatan Mufti Wilayah dalam bab kemukjizatan Al-Quran, ditulis oleh Sahibul Fadilah Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri kita. Jadi kembali kepada perbincangan dalam ayat ini, bila Allah SWT gunakan ayat memanggil orang-orang beriman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, dia merupakan satu sandaran menyandarkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini merupakan satu kemuliaan untuk menisbahkan, menyandarkan zatnya yang mulia itu, hamba-hambanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat ini mengajar kita untuk bertaubat kepada Allah SWT. Jangan rasa
tidak ada peluang untuk bertaubat walaupun macam mana sekalipun dosa kita lakukan, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Ya, Nelly Hazmi ada apa? Sedang baca Al-Quran, Ustaz, berhenti sekejap nak dengar ceramah. Terima kasih. Sofi Siddiqin. Ya, jadi dikatakan oleh Syekh Ratib Nabulisi, saya bacakan terjemahannya, tuan-tuan, saya bacakan banyak bahasa Arabnya. Fa'ashal taubah ya awal taubah. Mahma takun zunub kabira, wa mahma yakun ihraf khatiran, wa mahma yakun hajmul ma'asi wasi'an. Tash'ur anna sulha bilamhatin wahidah tunaji. Ya Rabb, ighfir li zanbi fayaqul laka ya 'abdi qabiltuka wa ghafartu laka wa tubtu 'alaika, lakin al-mushkilah indama yatubu al-insan summa ya'udu ila zanbi allazi taba minhu. Kita ni, tuan-tuan, dalam hidup ingat bahawa kita punya Allah, punya Tuhan yang boleh mengampunkan kita. Kan itu dalam hadis yang sahih. Ya bna Adam, innaka ma da'utani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya bna Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama' summa astaghfartani ghafartu lak wala ubali. Wa ya bna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya summa laqaitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai manusia sekalian, hamba-hambaku, engkau tidak mengharap padaku keampunan, melainkan aku ampunkan untukmu. Aku tidak peduli, wahai hambaku. Wahai hamba-hambaku, kalaulah dosa engkau ni begitu banyak, tinggi macam gunung sampai ke awan sekalipun, kemudian kau datang bertaubat kepadaku, aku akan ampunkan bagimu, wahai hambaku. Aku tak peduli, wahai hambaku, kalau engkau datang kepada aku dengan bawa dosa sebanyak dunia sekalipun, kamu datang kepadaku tidak melakukan syirik kepadaku, maka aku akan beri kepadamu keampunan. Jadi dalam hadis ini mengajar kita peluang untuk bertaubat itu sentiasa terbuka. Maka hendaklah seseorang itu berusaha untuk bertaubat kepada Allah SWT. Dan segala yang berlaku dalam kehidupan ini, segala masalah yang berlaku kerana kita tidak bertaubat kepada Allah, tuan-tuan. Dan itu syarat untuk berjaya dalam hidup ini. Buatlah satu perjanjian dengan Allah, tuan-tuan. Kembalilah kepada Allah. Perkataan yang digunakan oleh Allah di sini inabah. Wa anibu ila rabbikum. Wa anibu perkataan inabah. Inabah ni berarti apa? Dia perkataan naub, iaitu taubat. Al-Imam Al-Qushairi, seorang pakar dan pengamal tasawuf, berkata bahawa Al-Quran ini digunakan dengan maksud satu mekanisme yang paling mudah untuk membolehkan kita kembali kepada Allah. Ibaratnya Quran ni GPS, tuan-tuan. GPS untuk kita pergi tempat yang betul. Kerana bila kita baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan lurus, maka Allah bekalkan Al-Quran ini kepada kita untuk kita ikut. Kalau kita memiliki sebuah kereta sebagai contohnya, maka kereta tu ada mengalami kerosakan, kita mesti rujuk pada manual dia, tuan-tuan. Rujuk pada manual dia balik. Ni masalahnya kenapa? Kenapa tingkap dia terbuka sendiri tanpa kita tekan apa-apa button? Kenapa contohnya dia keluar satu indikator trigger? Kenapa? Maka kita akan rujuk kepada manual dia. Demikian juga dalam kehidupan pada ini, tuan-tuan, kata Imam Al-Qushairi, kalau engkau mengalami apa-apa kesukaran, kesulitan dalam hidup, rujuklah balik sunnah manual di engkau tu. Kerana segala masalah yang berlaku dalam hidup tak bukan berpunca daripada hubungan engkau yang letak dengan Allah. Mana GPS yang engkau ada tu engkau tak ikut, maka engkau sesat. Itulah kesan sesat itu. Engkau serabut dengan orang, kau bergaduh dengan orang, duit engkau tak cukup, kau menipu, kau mencari orang, kau culas pada masa kerja dan sebagainya. Ini semua kesan daripada hubungan dengan Allah yang ada masalah, tuan. Maka inabah yang dimaksudkan di sini, kata Imam Al-Qushairi, adalah engkau kembali kepada Allah SWT. Jadi begitu juga Imam Tahir bin Ashur berkata bahawa perkataan anibu ini dimaksudkan agar walaupun ditujukan kepada orang Islam, ia juga turut ditujukan kepada si kafir. Kerana orang kafir dia kena kembali kepada Allah untuk masuk Islam, beriman dengan sebenar-benarnya. Manakala orang Islam dalam konteks inabah ni memperbaiki dirinya, memperlengkapkan dirinya, menyempurnakan mana-mana yang kurang dalam amalannya. Untuk rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi dalam hadis yang dikemukakan tadi, merujuk kepada sikap orang beriman ni, hendaklah kembali kepada Allah walaupun dosanya banyak macam mana sekalipun. Hendaklah dia ingat dia punya Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka janganlah dia berputus asa. Pada hari ini mungkin di kalangan kita, bila mengajak orang kepada kebaikan, kita seringkali menakut-nakutkan mereka. Menakut-nakutkan ni satu kesalahan, tuan-tuan. Kerana kalau kita baca dalam hadis-hadis yang menceritakan rahmat Allah ni, kasih sayang Allah,
adalah seperti satu kisah yang berlaku sebelum daripada umat Nabi Muhammad SAW, sebelum Nabi kita. Nabi menceritakan ada dua orang, seorang ahli taat, seorang ahli maksiat. Dia buat taat juga tapi ikut dan dia. Yang ahli taat ini bila nak pergi beribadat melalui rumah yang melakukan maksiat itu, lalu berbangga berkata kepada fulan, cukuplah fulan, kau dah lebih 40 tahun, bila kau taubat fulan, marilah fulan ikut aku pergi ke masjid. Ibaratnya macam itulah. Tiap-tiap hari dia pelekehkan orang itu, dalam hatinya merasa gurur. Gurur ni makna tertipu dengan kebaikan yang dia buat. Dia pamer-pamerkan kepada orang seolah dia menentukan sesuatu perkara sampai berkata kepada orang dia boleh tentukan rahmat Allah. Yang buat maksiat itu ataupun yang lalai itu, dalam hatinya fikir, ya Allah, aku ni apa, betul lah cakap dia, aku nak taubat lah ya Allah, tapi macam mana aku nak taubat ni? Aku pun tak tahu macam mana aku nak jadi baik lah. Aku punya keluarga aku lalai, isteri aku, anak-anak aku bercita nak jadi baik lah ya Allah. Dalam hatinya sentiasa muhasabah diri. Akhirnya kedua mati, tuan-tuan. Bila mereka mati, yang tadi sibuk melakukan taat dan yakin dia masuk syurga, dia dihumban ke dalam neraka. Yang buat kelalaian, lalai itu dalam hatinya sentiasa rasa bersalah dan nak bertaubat, nak kembali pada Allah, tapi belum ada kekuatan, tapi hatinya memberontak nak buat baik, fitrahnya. Maka dia yang tidak ditimpa penyakit gurur itu, dialah yang masuk syurga. Maka ni cerita-cerita begini kita kena bawa kepada umat Islam di luar, tuan. Kerana ramai orang melakukan maksiat, melakukan dosa. Mereka ni seolah-olah merasa tidak ada jalan pulang kepada Allah. Dalam masa yang sama, orang-orang kafir kadang-kadang beria-ia menceritakan tentang kasih sayang Tuhan mereka. Tapi kita orang Islam kadang-kadang banyak mengambil sikap menakut-nakutkan orang Islam untuk jadi orang yang baik. Perkara ni adalah satu perkara yang perlu dibetulkan, tuan-tuan. Kalau dulu kita gantung kat masjid gambar jenazah, gambar orang patung seperti pucung itu, kata sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan. Mungkin hari ini pendekatan ni dah tak sesuai, tuan-tuan. Kita kena letak pendekatan lebih mesra, mengajak orang, memujuk orang. Kerana akal manusia dah berubah, dari psikolinguistiknya, ayat pendekatannya tak mesra orang, tuan-tuan. Maka peranan kita pada hari ini berpandu kepada ayat, hendaklah kita mengajak orang, menceritakan tentang rahmat Allah yang luas, ceritakan kebaikan-kebaikan yang ada untuk mereka datang dan kembali menjadi orang yang taat, meninggalkan perkara-perkara maksiat. Jadi tuan-tuan dan hadirin sekalian, saya rasa cukuplah setakat ini dulu untuk disampaikan. Segala yang baik semuanya daripada Allah, kelemahan demi manusia. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Dan saya tahu ada cerita saya yang tergantung semalam, cerita Abdul Rahman Ghafiqi. Boleh tak saya minta izin untuk tangguhkan sikit pada hari esok? Boleh? Jadi tuan-tuan dan hadirin dikasih sekalian, maklum Anita, Lazmun Sahra, Nuril Is, peminat-peminat setia dalam program Facebook Live kita tentang tafsir Quran ni, saya minta ampun maaf. Dan satu lagi perkara, esok kuliah sepatutnya pukul 3 hingga pukul 4 kan? Boleh tak saya minta ditangguhkan esok hari Sabtu, kita tangguhkan ke jam 5 hingga 6. Tolong war-warkan kepada yang lain. Besok 3-4 saya ada komitmen lain, ada meeting maya je pada ini, meeting secara Skype je. Saya harapkan tuan-tuan juga sama, tolong war-warkan kepada sahabat-sahabat yang lain bahawa kuliah tafsir kita pada hari esok, hari Sabtu, saya minta tunda ke jam 5 hingga 6. Boleh. Terima kasih Zudin, Baharudin, Haji Harun Nisa, Zulian Ismail, Intan Nurani. Terima kasih pada Zahzan Travel kerana menjadi penaja kepada kuliah kita pada petang ni. Segala yang baik semuanya daripada Allah, kelemahan milik manusia. Moga-moga kita dapat sentiasa memperbaiki amal soleh kita pada bulan Ramadan. Kita banyakkan bertaubat kepada Allah dan minta keampunan untuk ibu ayah kita yang telah pergi, kerana itulah salah satu kriteria kualiti anak yang saleh. Jadi MC Nas besok kuliah tafsir kita pukul 5 hingga 6 petang. Jadi terima kasih tuan-tuan dan hadirin dikasihi sekalian. Setakat ini saja dulu yang boleh disampaikan. Dan sebelum akhir, saya ada satu doa ringkas yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita, tuan-tuan. Kita bila melihat sesuatu perkara yang kita tak ingini, kita minta kepada Allah SWT dengan doa yang diajar oleh Nabi SAW. Katakan, Qaddarallahu wa ma sya'a fa'al. Qaddarallahu wa ma sya'a fa'al, ataupun Qadarullah wa ma sya'a fa'al. Qaddarallah berarti apa yang Allah takdirkan itulah yang terjadi. Kita melihat satu benda yang kita tak suka contohnya, maka kita jawab Qaddarallahu wa ma sya'a fa'al. Apa sahaja yang Allah takdirkan, maka itulah yang terbaik.
maka ayat yang pendek ini mengandungi azimat yang besar, nilai pahalanya besar di sisi Allah, iaitu kita mengembalikan segalanya kepada Allah SWT. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al, ataupun qaddarullah wa ma syaa fa'al. Jadi minta tolong kepada Syafiq Murad, tolong masukkan ayat yang pendek ni, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Allah tetapkan satu benda, dan apa yang dia nak dia buat, bukan apa yang kita nak kita dapat. Tak, apa yang Allah nak itu yang dapat. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Terima kasih Syafiq Murad. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah telah mentakdirkan, dan apa yang dia nak itulah yang dia buat, bukan kita yang buat. Jadi terima kasih tuan-tuan atas penyertaan tuan-tuan dalam kuliah tafsir ini. Terima kasih Zazan Travel. Ingat travel, ingat Zazan Travel. Ada peluang nanti kita pergi sesama, insya-Allah. Sekian tuan-tuan pada saya. Selamat meneruskan ibadah, selamat mengkhatam Al-Quran, selamat berqiyam melalui perut malam, selamat memberi orang-orang makan. Dalam hadis mengatakan, man fattara sa'iman falahu ajruhu la yanqus min ajrihi syai'un. Siapa yang beri orang makan, baginya pahala orang berpuasa itu tanpa mengurangkan bahagian orang itu sedikit pun. Baik, terima kasih Razmun Syahra. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Maksud doa, Allah takdirkan, itulah yang terbaik. Apa yang Allah takdirkan, itulah yang dia akan lakukan. Baik, list Safitri susah sikit, 5-6 waktu masak. Tak pun, nanti boleh tengok kemudian. Baik, terima kasih. Salam Muhammad Nur. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Setakat ini saja dulu. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri pada kami hati kami pembersihannya. Engkaulah baik-baik yang bersihkan hati, Engkau pemiliknya, wahai Tuhan. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutma'innatan tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna'u bi ata'ik. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang mantap kepadamu, ya Allah, iman yang bersungguh-sungguh kepadamu, ya Allah. Kami mohon kepadamu hati yang benar-benar tenang, ya Allah, yang ridha dengan segala ketentuanmu, wahai Tuhan. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau suka memberikan ampunan, berikan ampunan kepada kami, bapa kami sekalian, mohon baik kepada kami sekalian, guru-guru kami sekalian, jalan tangga kami sekalian, adik-adik kami sekalian, umat Islam, ya Allah, terutama yang memiliki hak atas kami, yang belum kami pulangkan hak-hak mereka, kebaikan mereka kepada kami, wahai Tuhan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu keampunan dan juga syurga-Mu. Kami mohon perlindungan kepadamu dari neraka dan juga kemurkaan-Mu, wahai Tuhan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri kami petunjuk daripada-Mu, ya Allah. Berilah semua peluang dalam hidup kami, orang-orang kalian kami, bantu kami untuk mendekatkan diri kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kami, bapa kami, para pemimpin kami sekalian, para doktor, jururawat, askar dan juga polis, yang banyak jasa mereka kepada kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Jangan lupa esok jam 5 hingga 6 saya akan lanjutkan cerita tentang tabi'i yang terkemuka dalam pembukaan negara Perancis yang namanya Abdul Rahman Al-Ghafiqi. Tapi halangannya ada pengkhianat dalam tenteranya yang telah pun dirasuahkan oleh Perancis pada waktu itu untuk berkahwin dengan seorang perempuan antara yang tercantik dari Perancis. Apa tindakannya? InsyaAllah esok kita akan ada jawapan di antara jam 5 hingga 6 dalam kuliah tafsir bersama saya masih lagi Ustaz Azumar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.